Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini dapat kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita duduk di hadapan Kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah pada pagi ini tanggal 20 November 2020 pada hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam Penghulu pada segala hari, hari Jumaat, dan bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Semoga anda semua dalam keadaan sehat sentiasa dan ceria selalu kehidupan kita. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, pada hari ini kita bakal membincangkan tentang topik tafsir dan taranum berkenaan dengan surah Muhammad bermula dari ayat 21 sehingga ke ayat 25. Kalau sebelum ni kita dah huraikan daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-20, dan pada hari ini kita bakal sambung bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua dari ayat 21 sehingga ke ayat 25. Jadi saya sarankan kepada semua penonton-penonton untuk mengambil mushaf Al-Quran untuk sama-sama kita melihat dan menteliti apa sebenarnya yang bakal kita kupas satu persatu pada hari ini. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya maklumkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa untuk buat panggilan. Boleh pergi ke 1800 88 1677 untuk buat panggilan. Dan kalau juga nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh, di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan pada pagi ini untuk melihat Tanyalah Ustaz di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tapi jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan untuk permulaan ini kita nak bacakan kepada anda ataupun kita nak lihat berkenaan dengan status terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Baik, sama-sama kita saksikan di skrin TV anda. Kalau kita dapat lihat status terkini COVID-19 di Malaysia tanggal 19 November 2020 setakat jam 5 petang dari Kementerian Kesihatan Malaysia, jumlah kes keseluruhan 51,680 dan semalam kes meningkat kembali menjadi 1,290 kes baharu. Kes sembuh harian setakat semalam ada 878, kes sembuh keseluruhan 38,132, jumlah kes yang masih aktif ada 13,222 dan jumlah kematian yang merisaukan kita ada 326 kes. Jadi teruskan menjaga diri, menjaga keselamatan dan kita jaga kita, terus kita bersama dalam memerangi dan memutuskan rantaian COVID-19 sama-sama. Kita berdoa pada sahabat-sahabat kita yang mungkin dijangkiti, semoga cepat sembuh kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, kita teruskan untuk Tanyalah Ustaz pada hari ini bersama tafsir dan taranum surah Muhammad ayat 21 sehingga ke ayat 25 bersama dengan bintang ilmuwan yang tidak asing dengan bab tafsir Al-Quran, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Baju bunga-bunga dia hari ini kan. Ya. Allahu akbar. Baik Ustaz, jadi untuk permulaan ni macam biasalah kita nak dengarkan dahulu bacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz dengan taranum pada hari ini. Surah Muhammad ayat 21 hingga ayat 25. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Dai Azrin. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, didoakan para penonton berada dalam kasih sayang nakapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan sementara, iaitu tidur, dan kepada Dia jualah kita akan kembali. Baik, ayat 21 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah. Ayat 21 hingga ke ayat 25 kita dah baca sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat baiki bacaan. Yang tu lagu Taranum dipanggil, lagu Taranum dipanggil lagu Syikah. Syikah. Alalah Syikah sebab tak prepare sangat, jadi baca lagu Syikah sikit. Baik. Apapun tuan-tuan para penonton yang saya kasih sekalian, surah ini namanya surah Muhammad. Saya yakin daripada ayat pertama sehingga ayat ke-20, sahabat-sahabat saya, para asatizah telah pun membincangkan, telah pun memperincikan surah ini dari sudut mukaddimahnya, dari sudut asbab nuzulnya, dari sudut tasmiyatus surah. Apa makna tasmiyatus surah? Kenapa surah ini dinamakan dengan nama Muhammad? Sudah dibincangkan. Keduanya, ada perkara yang saya fikir saya nak highlight sebagai madkhal, sebagai kita nak masuk ni, mukaddimah ni. Surah ini ada nama lain. Seperti mana disebut oleh Said Qutb, dia kata surah jihad. Nama lain bagi surah ni surah jihad. Ada juga pendapat lain yang sebut surah ni surah Ahmad. Surah Muhammad, surah Ahmad, surah jihad. Kenapa dinamakan surah Muhammad? Kerana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahawa ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ketaatan umat baginda di dalam mempertahankan agama Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, dinamakan dengan surah jihad sebab keseluruhan 38 ayat surah ini kecenderungan adalah kepada persoalan jihad. Kerana surah ini turun setelah peperangan, ada riwayat sebut setelah peperangan Badar, ataupun surah ini turun sebelum berlakunya peperangan Ahzab. So, basically dengan izin, sebagai satu persiapan spiritual, kekuatan dalaman dan luaran, supaya para sahabat ini bersedia untuk satu jihad yang besar, satu perjuangan yang besar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperincikan apa yang baginda bawa daripada awal baginda diutus sebagai rasul sehinggalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 23 tahun. So kita lihat
ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tunjang utama dalam perbincangan surah ini. Dan bila saya fikir-fikir balik, nama surah ni surah Muhammad, tapi dalamnya jihad. Bukankah Nabi Muhammad ini seorang yang wataknya lembut, hikmah, sangat sabar, penyantun, mau datang jihad? Nak beritahu dalam kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ketegasan. Mana yang jelas itu jelas. Sebab itu pangkal surah ni Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana orang kafir, orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan, kata beginilah, mereka berpendapat bahawa kenapa kami nak ikut ajaran Muhammad ni? Sedangkan kami dah buat benda-benda baik. Kami bagi orang makan, kami tolong, kami bantu. Jadi banyak benda baik kami buat. Apa pula kami nak ikut agama Muhammad? Fadhalla a'malahum. Allah Ta'ala sebut bahawa walaupun kamu buat macam-macam, semua itu sia-sia. Umpama Fata Morgana. Dan Azrin pernah tengok Fata Morgana? You know Fata Morgana? Fata Morgana ni, kalau kita jalan di jalan raya, nun jauh tu kalau cuaca panas lah kan, kita jalan kita nampak macam ada beralun-alun. Betul. Dia macam ada air. Dia bila sampai kat situ, betul ke air? Tak ada. Tak. Sebab dia didustakan oleh mata. Dia ingatkan air. Tapi kalau kat highway dia nampak macam ada arit nahar. So nak beritahu, itulah Fata Morgana. Jadi orang kafir ni, apa saja mereka buat, walaupun mereka sangka apa yang mereka buat itu baik, tetapi di sisi Allah, dia tidak ubah seperti Fata Morgana. Okey, baik. Itu dia sudut mukadimah saya nak bagi tahu. So ayat 21, ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza 'azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Yang bermaksud mereka selalu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berkata dengan pengikut-pengikut mereka ataupun kaum mereka, kaum-kaum mereka yang seangkatan dengan mereka, apa mereka kata? Pendirian kami mematuhi perintah dan memperkatakan perkataan yang baik yang diridai oleh Allah. Dalam pada itu, apabila perkara peperangan jihad itu ditetapkan, wajib jihad itu, mereka tidak menyukainya. Maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya, tentulah yang demikian itu amat baik bagi mereka. Maksudnya apa, Azrin? Sifat munafik. Dia bila lihat, dia kata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau ada ayat turun suruh kita jihad, suruh kita berperang. Kita bersedia Rasulullah. Kita bersedia anytime. Turun surah, hilang. Dia tarik handbrake. Dia tarik handbrake, undur ke belakang. Dia kata, macam mana ni? Panas kot nak pergi perang. Nanti mati ni. Kan susah ni, kita pun persiapan Muhammad, tengok sahabat-sahabat ni, kuda pun tak berapa nak ada, senjata tak berapa nak ada. Dia macam-macam alasan keluar. Sebab itu, awal kata apa? Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ta'at, perkataan ta'at. Kita dalam bahasa Melayu sebut, taatlah kamu, taat. Qaul, perkataan ma'ruf, benda yang baik. Maksudnya, Muhammad kami bersedia. Fa idza azamal amr, apabila Allah turunkan ayat mengenai jihad, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau mereka benar dengan apa yang mereka cakap, mereka patuh, mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memberi alasan, terus keluar untuk bersama Nabi mempertahankan agama, pastilah yang demikian itu lebih baik. Lakana khairan lahum. Sama ada kamu perang menang, perang kalah atau perang syahid. Jangan jadi seperti Bani Israel. Apa Bani Israel kata? Bila Nabi Musa alaihi salam ajak mereka pergi jihad, pergi lawan satu kaum Jabbarin yang gagah duduk dalam Baitul Maqdis. Apa Bani Israel kata? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Muhammad, pergilah kau perang dengan Tuhan kau aja kat Baitul Maqdis tu. Kami nak duduk sini relax-relax. Nanti dah menang baru panggil kami. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh begitu. Tidak boleh mempersendiriankan Nabi Muhammad. Disendiri seorang-seorang Nabi Muhammad, pergilah Muhammad, tak boleh. So tapi nak beritahu, golongan munafik dia ada sifat itu. Membiarkan agama ini terkontang-kanting. Membiarkan agama Nabi Muhammad diperkatakan orang, dicaci, dan juga perbuatan-perbuatan yang mensendaguraukan agama Islam. So tak ada siapa yang bangkit untuk mempertahankan. Tu falau sadaqullah lakana khairan lahum. Jadi ini yang pertama, ayat 21. Ayat ke-22.
Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum? Kalau kamu tidak mematuhi perintah, itu perintah jihad, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Fahal asaitum, adakah kamu rasa sudah putus asa dan kamu tidak mahu lagi bimbang? In tawallaitum an tufsidu fil ard. Kalau kamu berpaling daripada Nabi Muhammad, berpaling pada jihad, an tufsidu fil ard. Ini Allah beritahu, kalau kamu berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat kelak al-fasad akan mengambil tempat. Kerosakan akan mengambil tempat. Kerosakan ini akan membawa sampai hilangnya kestabilan hidup bersahabat, hidup berkeluarga. Wa tuqatti'u arhamakum. Sehingga akan berlaku peperangan, permusuhan yang panjang. Sebab surah ini turun di Madinah kan? Ya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ada dua puak yang besar sedang sudah beratus tahun berperang. Kaum Aus dan juga kaum Khazraj. Beratus tahun. Kan Allah Subhanahu wa taala beritahu, wal takum minkum ummatun, apa dia? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tufarriqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Allah gambarkan bagaimana Aus dan Khazraj ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbalahan yang berpanjangan. Ratus tahun, hujungnya anak cucu perang tak tahu sebab apa perang. Kita perang sebab apa? Entah atuk kita, nenek kita dulu perang, kita perang ajalah. They don't know the reason for the battle. Yang tak tahu perang apa, punca apa tak tahu. Nampak kan? Peperangan tu betul. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan di bawah panji Islam. Islam membawa persaudaraan. Bawa. Allah beritahu, dulu kalaulah Islam itu tidak dibawa masuk ke Madinah, sehingga Nabi Muhammad tidak memperkenalkan Islam dan kamu tak terima Islam, ingat kamu semua sudah ada di tebing neraka. Ini majoriti kan? Tebing, tepi sekali. Tepi sekali. Tapi kamu sudah ada tebing dah, tinggal nak terjun, tinggal nak tolak masuk aja. Fa anqadhakum minha. Lalu kamu diselamatkan daripada masuk neraka. Ini ayat yang kedua. Ada masa lagi Azrin? Kita habiskan 23. Tapi sebelum kita masuk ayat 23 tu Ustaz, kita tengok ada satu soalan dekat Facebook boleh. tentang ayat 21 dari sahabat kita. Mari sama-sama kita bacakan. Baik. Di Facebook tanya Ustaz TV3 dari sahabat kita Al-Ali. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Dalam ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa orang yang bersifat jujur kepada Allah tentulah amat baik bagi mereka. Apakah yang menyebabkan ada golongan yang tidak jujur untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Di masa ini seluruh dunia sedang berperang dengan wabak penyakit dan setiap orang diarahkan menjaga diri dan keluarga dari dijangkiti penyakit. Sekiranya tidak mematuhi, adakah dikira termasuk dalam golongan yang tidak patuh seperti yang dinyatakan di dalam ayat di atas? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Al-Ali. Baik, terima kasih Tuan. Ustaz, bagaimana untuk sedikit huraian berkenaan dengan jujur dan mematuhi perintah Allah dalam ayat 21? Silakan. Terima kasih kepada Al-Ali. Ya. Terima kasih. Soalan berkaitan dengan ayat 21 tapi nak direlatekan dengan situasi semasa untuk memperlihatkan sifat jujur. Jadi betul lah ayat 21 ni, kenapa golongan munafik ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kerana hilangnya sifat jujur. Sifat jujur yang bercanggah dengan apa yang dijanjikan. Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Sepatutnya apa yang mereka janji dulu, wahai Muhammad, apa saja berlaku kami akan ikut engkau. Anything happen, we will follow you. Contohnya kan. Kemudian apa yang berlaku, mereka tak ikut. Mereka tidak ikut. Hilang sifat jujur. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka orang yang bersifat jujur. Sebab perkataan jujur ini dia membawa kepada kebajikan. Betul. Perkara kebajikan itu akan langsung bawa seseorang itu kepada syurga. Manakala orang yang tidak jujur, berdusta dan berpaling dengan apa yang mereka katakan,
mereka akan berada dalam lembah-lembah api neraka. Ini dalam hadis-hadis yang sahih telah memberi peringatan keras kepada kita. Jadi apa yang dimaksudkan oleh saudara kita tadi, ya benar, betul. Sebab mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila mematuhi perintah Nabi, mematuhi perintah Allah. Baginda Rasulullah ada tak ajar kita mengenai bagaimana seharusnya orang Islam mendepani sesuatu wabak. Banyak hadis kan, Nabi kata kalau ada wabak kamu jangan masuk dalam kampung tersebut. Kalau kampung tersebut orang kampung tu tahu kampung dia ada wabak, jangan keluar. Kan Nabi ajar. Keduanya Nabi tak bersalam dengan orang yang ada wabak. Itu bermaksud Nabi Muhammad cuba memutuskan rangkaian. Dan banyak lagi. Nabi SAW pesan pada kita jangan ziarah orang yang ada wabak. Jangan ziarah orang ada wabak. Doakan saja. Jadi banyak di situ panduan yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW supaya orang Islam tahu bagaimana nak berdepan dengan sesuatu wabak, sesuatu pandemik yang sedang menular. Jadi ini ajaran. Kan Nabi dah ajar, ikutlah. Janganlah duk bantah. Apa ni sikit-sikit bantah, sikit-sikik bantah. Kerana dia tak cukup maklumat. Ini tengok kita dah mula letak tangan kat sini, ini dah macam dah ikut Yahudi. Jadi kita ni salah ni. Nabi ajar kita salam. Nabi pernah tak salam? Bila orang wabak, Nabi pernah tak salam. Itu juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi jujur dengan ajaran Islam. Dia jadi macam tu Azrin. Sebab kita kurang membaca, kurang mendengar ceramah, kurang kita mentelaah ilmu pengetahuan. Baik, untuk tadi disebutkan berkenaan dengan jujur dan patuh akan perintah. Itu ada sedikit disebutkan di dalam surah Muhammad ayat 21. Sila penonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Surah Muhammad ataupun disebut sebagai surah jihad mempunyai 38 ayat, surah yang ke-47 di dalam Al-Quran, 47 daripada 114 ayat, dan surah ini turunnya surah Madaniyah. Baik, sidang penonton, kalau tadi kita dah kupaskan berkenaan dari ayat 21 sehingga ke ayat 22 surah Muhammad, dan kita nak dengarkan pula sambungan pada ayat yang ke-23. Sama-sama kita lihat Al-Quran dan kita lihat terjemahannya supaya kita dapat ambil intipati yang penting sebagai nota penting untuk perbincangan kita pada hari ini. Baik, tapi sebelum kita sambung untuk ayat ke-23, kita lihat dahulu soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Baizura Mazlan. Apakah soalannya? Baik, Assalamualaikum. Dalam ayat ke-21 bercerita berkenaan seruan jihad. Soalan saya, kenapa orang-orang munafik ragu-ragu akan agama Allah? Mereka melihat jihad seolah-olah maut di hadapan mereka. Mereka sangat takut untuk berperang dan takut mati. Sedangkan hidup mati kita Allah yang tentukan, dan Allah janji syurga bagi yang syahid di jalan Allah. Mohon huraian Ustaz. Terima kasih juga Puan Baizura Mazlan atas soalan yang ditanyakan berkenaan juga pada ayat 21 seruan jihad. Tapi kenapa ada yang ragu-ragu berkenaan dengan perintah Allah itu, Ustaz? Silakan. Kita jawab dulu soalan. Ya, kita jawab dulu soalan. Ya, terima kasih kepada Puan Baizura atas soalan tadi. Kenapa munafik ini takut, ragu-ragu. Memang munafik ni dia memang kerja ragu-ragu. Dia ada sifat syak war raib. Ada syak dan juga raib. Raib ni dia lebih kepada ragulah, dia meragui dengan berpanjangan.
Faham. Dia lama dia meragui ajaran Nabi Muhammad, Al-Quran. Sebabnya dalam surah Al-Munafiq surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu kerana golongan munafik ini dia pernah beriman. Amanu thumma kafaru. Kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka, tutup rapat. Fatubi'a ala qulubihim. Fa khatama ala qulubihim, fatubi'a ala qulubihim. Dia taba'a wa khatama datang dalam memberi kesan yang sama. So Allah tutup rapat-rapat hati mereka. Fataba ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian daripada itu mereka takkan faham dah. Dia takkan faham dah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya pula orang munafik ini dia tak percaya keseluruhan Al-Quran, dia tak percaya pun. Kalau dia percaya betul pada Al-Quran, takkan dia membawa ciri yang begitu tidak elok dalam agama. Jadi ini di antara sebab kenapa golongan munafik ini dia mempunyai sifat ragu-ragu. Betul Puan Baizura kata, bukankah jihad mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, pak syahid, kita bagi tahu tapi dia tak nampak. Saya pernah sebut dalam peperangan Uhud. Betul orang Islam bukan kalah, tapi orang Islam ada sedikit strategi yang kurang memberikan mereka kemenangan. Apa yang berlaku? Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa semua penduduk, kebanyakan penduduk yang pergi perang begini. Yang pergi perang di medan jihad Uhud ni hampir 1,000 orang. Hampir 1,000 orang. Bila sampai di satu lembah tidak jauh daripada Uhud, medan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam himpunkan semua mereka. Nabi pun beri khutbah. Sebelum Nabi beri khutbah, Nabi tengok sekian yang ikut Nabi Muhammad. Di antara mereka ada Yahudi, ada munafik. Nabi SAW beritahu, kamu ni siapa, kamu ni siapa, kamu ni siapa. Kata ini Yahudi, ini Yahudi, Yahudi. Kamu tidak Islam, tidak Islam. Kalau kamu nak ikut aku pergi jihad, kamu masuk Islam dulu. Kalau kamu tak Islam, aku tak perlukan kalian untuk bantu aku dalam menentang musuh. Nabi kata pergi balik. Sama ada kamu masuk Islam, ikut aku pergi jihad, ataupun kamu balik ke Madinah. Balik ke rumah masing-masing. Mereka pilih untuk balik. Dan masa mereka pilih untuk balik, kumpulan munafik Madinah pun ikut balik. Dia okeylah, dia Yahudi, memang dia tak beriman, dia nak balik. Yang kau nak balik juga. Dia pun ikut balik sekali. Balik sekali. Jadi nampak kan, orang Islam pergi berjihad, dia balik. Dan kadang-kadang dia kempen pula di luar suasana tu. Kalau Muhammad ajak pergi jihad, takkan kau nak pergi jihad? Dia kempen pula. Fasaddu an sabilillah. Mereka pula menghalang daripada agama Islam ditegakkan. Inilah sifat ciri-ciri munafik yang sentiasa dibelenggu ketakutan, dibelenggu sifat pengecut. Mereka tidak berani. Sebab itu Quran surah munafik ni adalah surah yang mendedahkan siapa mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Bila di Madinah tu ada seruan jihad, pertama sekali mereka akan ingat, kita nak kena serang ke? Padahal seruan jihad tu nak serang musuh. Sebab dia orang bersalah. Dia orang bersalah. Orang bersalah memang hidup tak tenteram. Betul, Ustaz. Dia sentiasa rasa ada orang intai yang, aku ke? Jadi begitulah munafik, sehingga memperlihatkan sifat mereka ni. Sebenarnya Quran, tuan-tuan, munafik, kita kata munafik, dia bukan satu gelaran yang ringan bagi Quran. Alah munafik je tu, bukannya kafir. Tak. Munafik bimafhumil Quran huwa kafir. Mengikut mafhum Al-Quran, munafik dia adalah kafir. No more discussion. Maksudnya tidak boleh dirunding dia. Quran telah menetapkan munafik, dia adalah kafir. Satu yang takut juga dengar dia, Ustaz. Ya. Sebab kadang-kadang orang nampak tak, munafik biasa, aja kot, munafik, tak apa. Tak. Jangan main-main. Quran telah menggambarkan. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan dari sahabat kita, kenapa orang munafik ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah pun diinstal lama di dalam hati mereka, tetapi sukar untuk dibuang kerana sifat itu dah bersarang di dalam diri. Baik, okey. Untuk soalan seterusnya sebelum kita masuk ayat ke-23, saya ada satu soalan lagi di Facebook dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, soalannya, Assalamualaikum, merujuk kepada petikan ayat 22 surah Muhammad, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Apakah
sebagai khalifah di muka bumi, kita akan dipersoalkan tentang kemusnahan, penerokaan yang dilakukan demi tuntutan pembangunan dunia yang semakin pesat agar kita tidak ketinggalan. Bukankan Islam juga mengajar kita untuk tidak mengabaikan kemajuan. Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang Selangor. Terima kasih Kak Yat. Educated soalannya Ustaz kan. Dia kata dengan pembangunannya semakin pesat katanya. Jadi bagaimana Ustaz, silakan sedikit untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan ini. Terima kasih Kak Yat. Silakan. Betul, merujuk pada ayat kedua, ayat 22. 22. Ayat 22 sebut, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Jadi Allah nak beritahu bagaimana sikap golongan munafik ini yang tak menyesal ke dia. Ya. Bila berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan berpaling daripada Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terdedah kepada kerosakan sebab dia tak ada pembimbing. Manusia ini bila tidak dibimbing, manusia ini bila tidak ada panduan hidup, dia akan mula ijtihad yang tidak yang boleh membawa kepada kerosakan. Jadi kerosakan pertama Quran sebut wa tuqatti'u arhamakum. Kenapa dalam banyak-banyak kerosakan tu Quran sebut kamu akan melakukan kerosakan perhubungan kekeluargaan. Kalau hubungan kekeluargaan sudah rosak, apa lagi yang tinggal? Apa gunanya bangunan yang mencakar langit? Apa guna bangunan yang serba canggih? Apa guna first class facilities kalau yang mengisi first class facilities, yang mentadbir menguruskan first class facilities ini berhati rosak, berjiwa yang kusut, tak tentu arah, tidak keruan kata orang. Jadi merujuk kepada soalan yang ditanya oleh Kak Yat. Kak Yan tadi. Bukankah kita ni khalifah betul, Kak Yan? Kita semua adalah khalifah. Khalifah yang dipertanggungjawabkan. Allah pinjamkan kita bumi ini supaya kita makmurkan bumi. Betul kan? Khalifah kerjanya Allah jadikan kita, Allah ambil tanah ni, tanah yang tempat kita duduk ni, daripada tanah ni lah kita diambil, kita dijadikan sebagai khalifah, kita dipulangkan balik ke atas tanah ni supaya kita jaga tanah ni. Kita jaga bumi Allah Subhanahu wa taala dengan semakmur. Apa makna makmur? Tidak membawa kepada kerosakan, membawa kepada islah, membawa kepada sustainability, membawa kepada kelestarian alam. So semua ini bertanggungjawab. Kita semua bertanggungjawab menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita bincang bab adab, saya nak sebut sikit, bila kita bincang bab adab, kadang-kadang kita ajar anak-anak kita adab, betul kan? Adab apa kita ajar? Kita ajar adab makan, adab minum, adab berjalan depan orang tua, adab dengan orang tua. So adab, kita ajar adab kita tu dalam lingkungan kehidupan syakhsiah saja, peribadi. Tapi kita jarang mengajar adab dengan alam. Adab saya dengan sungai, adab saya dengan pokok kayu, adab saya dengan makhluk selain Allah, makhluk selain manusia. Di mana adab saya? So saya ini mesti mendidik diri saya menjadi seorang yang beradab dengan serba-serbi yang ada di sekitar saya. Faham. Betul kan? So, kita solat, kita zakat, kita qiyam kadang-kadang, tapi buang sampah mengata-kata. Kerosakan tak? You patut sebagai khalifah, patut tak you ada sifat tu? Tak patut. Sungai itu adalah salah satu sumber yang menjaga ekosistem kehidupan manusia. Kalau lihat dalam mukadimah Ibnu Khaldun, bagaimana Ibnu Khaldun menceritakan kepentingan kepentingan sungai dalam konteks pembangunan. Hari ini balik-balik sungai kita dicemari dengan asid, dengan bahan-bahan kimia. So manusia hilang pertimbangan. So Islam tidak menghalang kita memajukan bumi, tapi mesti seimbang. Jangan terlalu merakusi alam ini dengan sibuk membangunkan bangunan. Saya nak beritahu satu aja, Azrin. Satu saya nak beritahu. Ada beberapa bandar besar di dunia, Hong Kong, Jakarta, bandar-bandar besar di dunia sudah mengalami kemendapan. Semakin mendap. Sebab manusia dah mula sedut air daripada bumi. Manusia sudah sedut macam-macam dari bumi. So dia hilang keseimbangan. So siapa yang rosakkan? Manusia. You gairah sangat nak bangunkan bangunan, membangunkan bumi, tapi dalam masa yang sama,
kita rosakkan ekosistem, kita rosakkan bumi ini yang patut kita wariskan kepada anak cucu kita dengan keadaan sejahtera. Betul, Ustaz. Khalifah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merosakkannya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan, siapa di sana? Yang saya hormati Dr. Marabi Yaakob dan Azrin. Saya Haji Tukinon, Haji Tuan Muhammad Haji. Saleh daripada Sudah ya. Ya, Tuan. Soalannya, Tuan. Saya nak bertanya, tak minta pandangan daripada doktor dan Dai lah. Apabila manusia ni ataupun orang yang diberi kuasa ataupun ada kuasa, kenapa dia tak takut dengan Allah? Dia melakukan kerusakan di dunia, di muka bumi ini, dan dia biasanya sombong lah, Ustaz. Tidak mahu kenal-kenalan, dia memutuskan silaturahim, tak tahulah dengan siapa ke, dengan manusia. Jadi saya nak minta pendapat atau pandangan Ustaz yang sekarang ini. Itu saja soalannya ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Soalan bertanyakan berkenaan dengan bila mana seseorang ini dia ada kuasa, lalu berubah sikapnya. Kalau dulu baik, sekarang dia dah berubah sikit, dan yang disebutkan di ujung tadi mula jadi sombong dan tak nak rapat dengan orang lain dan mula menjauhkan diri sebab dia lebih ada kuasa daripada orang lain. Bagaimana Ustaz untuk sedikit nasihat? Silakan. Ya. Beginilah, kita semua yang ada pada kita ni sementara. Ya, sementara. Pinjam. Pinjaman. Semua pinjaman belaka. Saya pernah jumpa seorang kawan, dia orang besar lah. Ini cerita betul. Sangat memberi motivasi. Dia kata, Ustaz, buat baik ketika kita ada kuasa. Bila kita tak ada kuasa, orang akan ingat kita dan sayang pada kita. Tapi bila kita ada kuasa, kita abaikan orang dan kita bersikap sombong. Bila kita tak ada kuasa, bersedialah untuk hidup bersendirian. Oh, boleh buat ayat juga. Sebab dia kata masa dia ada kuasa, dia tak nampak benda tu. Sekarang dia terpaksa hidup bersendirian. So kawan-kawan pun tak ada. Beramai yang tinggalkan dia disebabkan masa ada kuasa, dia tak indahkan kawan-kawan. Contohnya kan, Azrin baik dengan saya, lepas tu piu-piu semua baik dengan saya kan. Piu pula apa ni, da'i-da'i semua baik dengan saya. Sorry, da'i-da'i semua baik dengan saya. Bila sudah sampai ada kuasa, nak jumpa pun tak boleh, minta tolong sikit tak boleh. Kan, minta. Jadi, nampak tak? Hidup kita ni, kita mesti melihat bahawa semua yang ada pada kita ni adalah sementara. Keduanya, bila Allah bagi kita kuasa, Allah bagi kita kedudukan, gunakan kedudukan tersebut. Maksudnya manfaatkan, bukan gunakan. Manfaatkan kedudukan tersebut untuk buat kebaikan semaksimum mungkin. Cuba lihat kisah-kisah kisah para sahabat. Di antaranya Omar bin Al-Khattab. Di antaranya Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz, dia memerintah 2 tahun setengah saja. Sikit tempoh perintah dia. Tetapi dunia ingat Omar bin Abdul Aziz. Dua tahun setengah, tetapi dia berjaya buat blueprint satu pentadbiran yang begitu begitu hebat. Nak kata beliau telah meletakkan asas-asas penting. So pendek saja tempoh, tetapi telah memberi sumbangan yang besar. Hari ini jangan kita ada kuasa lama, tetapi kita kurang memberi manfaat. Jadi besok kita bersedialah untuk ditanya. Lebih-lebih lagi bila Haji Tukinon sebut sifat sombong. Ya, sombong ni bukan milik manusia, tuan-tuan. Sombong ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang boleh mengaku dialah segala-galanya, dialah memiliki segala-galanya, dialah Maha Pemurah, dialah Maha Berkuasa. Tapi manusia tak ada apa-apa, semua pinjaman. Jadi semasa kita ada kuasa, buatlah baik kepada seluruh sahabat-sahabat, buatlah baik kepada seluruh manusia ataupun laksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Betul. Terima kasih Ustaz. Jangan sombong dan sentiasa ramah dengan manusia. Hubungkan silaturahim. Jadi seorang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Keluarga besar Tajalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kita kembali meneruskan perbincangan kita. Kita nak menghuraikan surah Muhammad ayat 21 sehingga ke ayat 25. Saya yakin dari mula sehingga ke kini anda sudah dapat banyak info-info menarik berkenaan dengan huraian ayat 21 sehingga ke ayat 22 serta soalan-soalan yang anda tanyakan di Facebook. Juga ada pemanggil di talian sebentar tadi yang bertanyakan soalan. Terima kasih dan terima kasih. Teruskan bersama sehingga ke penghujungnya. Kita nak dapatkan apakah sebenarnya yang cuba disampaikan dalam ayat 21 sehingga ke ayat 25. Ambil pen dan pensel anda dan kertas untuk catat nota-nota penting dan selesai nanti sebarkan kepada sahabat-sahabat anda semua. Baik, saya ingin bertanya satu soalan kepada anda semua sebelum kita melanjutkan perbincangan kita untuk ayat ke-23 dan daripada ayat 21 sehingga ke ayat 22. Cuba anda fikirkan, ada tak intipati ataupun apa yang Ustaz sebut sebentar tadi kena pada diri kita ataupun kena pada ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita? Jika kena, maknanya sekarang masa untuk berubah. Fikirkan ada ataupun tidak. Baik, sebelum kita masuk ayat 23, satu lagi soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Masrifah No Jamain. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Ayat 21, kembali ke ayat 21. Siapakah mereka yang Allah maksudkan dengan ketaatan dan perkataan yang ma'ruf dalam ayat ini? Adakah ma'ruf itu ialah berkata yang baik dan ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah mereka, dalam kurungan diletakkan, mereka ialah orang yang munafik yang tidak menyukai apabila Allah turunkan perintah untuk berperang? Dan soalan yang kedua, dalam ayat ini adakah Allah menyatakan Allah lebih menyukai orang yang ikhlas dan benar-benar beriman kerana Allah daripada mereka yang bersifat munafik, berpura-pura pada agama dan bermaksiat terhadap perintah Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Masrifah atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk dua soalan ini. Terima kasih kepada Puan Masrifah yang kemukakan soalan. Kita kembali balik. Ya, Throwback kembali, dia panggil. yes. Throwback ayat 21. Throwback ayat 21. Ayat 21. Bagus. Maksudnya ada banyak benda kita boleh faham daripada Al-Quran yang ada kaitan dengan kehidupan kita dan Azrael. Jadi siapa yang Allah maksudkan dengan orang ikhlas dalam ayat pertama? Dalam ayat 21, siapa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan orang mukhlisin itu siapa orang ikhlas? Qaulun ma'ruf. Maksudnya perkataan ma'ruf yang dikeluarkan itu siapa? Adakah golongan munafik? Kita kata betul. Dia bukan munafik yang mengatakan perkataan-perkataan tersebut. Maksud dia kata seperti mana kita ulas di awal program tadi itu, kita sebut bahawa golongan munafik inilah yang pernah berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kerap bertanya, wahai Muhammad, tak ada ke ayat turun suruh kita berjihad? Bila turun ayat mengenai jihad, mereka lari. Mereka berpaling. So, perkataan mereka tadi tu ma'ruf, cantik dah. Cantik. Wahai Muhammad, alangkah baiknya kalau ada ayat turun suruh kita jihad. Cantik tak? Cantik. Ma'ruf tak? Ma'ruf. Memperlihatkan ketaatan mereka pada Allah, ketaatan mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila turun ayat, dia sudah bercanggah dengan apa yang dia cakap. Dia tak jujur dah. Jadi Allah sebut golongan munafik kerana Allah nak memperlihatkan jangan jadi seperti mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat benci seseorang yang melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan perkataan. Al-qaul la yuwafiqul amal. Perkataan yang tidak selari dengan amalan, perbuatan. Dalam surah Saf, Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan." Sebelum itu Allah Taala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu perkataan, sesuatu perkara yang kamu tak lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu melakukan sesuatu perkataan, melakukan suatu perbuatan yang bercanggah dengan apa yang kamu katakan tadi. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun.
Jadi ini lebih related kepada golongan munafik yang bercakap tak selari dengan perbuatan. Jadi kita tidak mahu ada sikap demikian. Perkataan kita mesti selari dengan perbuatan. Kalau tak boleh, tak payahlah buat ayat-ayat yang bunga-bunga, ayat yang bombastik, ayat yang sejuk pada telinga bila dengar, macam soleh sangat, baik sangat. Kemudian kita berpaling, tadi aku acah-acah je. Awal-awal surah, dalam surah surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut awal-awal lagi. Kan, bila mereka kembali kepada kaum kerabat mereka, kawan-kawan mereka, mereka kata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya kami masih jumpa orang beriman ni, kami cakap ni, kami olok-olok je. Innama nahnu ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami sebenarnya dengan kamu golongan munafik ni. Kami sama-sama dengan kamu. Tapi kamu lihat tadi kami macam baik-baik dengan dia orang tu, acah-acah je tadi tu. Innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya kita nak memperolok-olokkan dan mempersenda agama Muhammad. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebenarnya perbuatan mereka lupa, mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka jadi buta mata hati, tidak dapat melihat kebenaran. Kan surah Al-Baqarah Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya bila mereka tidak jujur dengan apa yang mereka katakan. Jadi munafik satu. Keduanya, adakah Allah suka orang ikhlas? Pastinya Allah suka orang ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah tidak menyuruh kalian melakukan sesuatu perbuatan melainkan buat dengan seikhlas hati. Apa ikhlas? Ikhlas ialah buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takrif yang paling senang. Yang keduanya, kalau nak tengok more deep, nak lihat dalam lagi, melakukan sesuatu perbuatan tanpa ada sebarang gangguan, tanpa ada sebarang perasaan, tanpa ada sebarang keinginan pada dunia, pada individu. Supaya janganlah nampak kelak bila saya solat dengan ada pula terlintas dalam hati, biar orang kata saya ni kuat solat. Bila ada orang, solat saya panjang. Bila tak ada orang, solat saya paling pendek. Bila ada orang, mungkin saya keluarkan RM10. Lebih banyak tu Ustaz, Allah rezeki share, Allah bagi apa nak kira sangat. Bila da'i Azrin tak ada, bagi RM1 je sebab tak ada orang nampak. Kita tak mau hidup berpura-pura. Be yourself. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jujur dalam apa yang kita buat. Mudah-mudahan keikhlasan itu akan menjadikan kita more motivated, lebih bermotivasi untuk buat amal soleh. Baik, terima kasih Ustaz, pencerahan yang saya kira sangat baik, menyebutkan ataupun mengulas atau menjawab dua soalan yang ditanyakan sebentar tadi tentang kemunafikan dalam diri dan juga ikhlas melakukan sesuatu perkara yang patut diperhatikan pada hari ini. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Supina Yusof daripada Tanjung Karang. Puan Supina. Ya Puan. Apa soalannya Puan? Ini dalam ayat 22 kan. Saya ambil yang separuh je lah. Okey. Kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat dia. Maksudnya memutuskan silaturahim ni ada tak cuma surga Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz ya. Kisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ni dengar banyak kali berkenaan dengan perkataan memutuskan silaturahim. Sebab takut dengar Ustaz macam mana sakitnya putus silaturahim. Putus cinta pun sakit Ustaz. Kan? Memutuskan silaturahim. Jadi bagaimana Jadi silakan Ustaz untuk pencerahan sedikit berkenaan dengan ayat 22 berkenaan dengan memutuskan silaturahim di silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Supinah di atas pertanyaan tadi. Ulama telah memberi tafsiran. Saya rujuk dulu apa kata ulama dulu. Mereka kata begini, wa tuqatti'u arhamakum wa ta'udu lima kuntum alaihi fi jahiliyatikum wa tashattuti wa tafarruqi ba'da ma qad jama'akumullahu bil Islam wa allafa bihi baina qulubikum. Ini yang disebut oleh Imam Tabari yang membawa maksud wa tuqatti'u, yang kamu putuskan silaturahim itu kerana kamu kembali balik ke alam jahiliyah. Kan di zaman jahiliyah, Ustaz sebut tadi, bila Nabi sampai Madinah, Aus dan Khazraj berbalah. Ya, betul. Di Makkah pun sama juga, yang kuat menindas yang lemah, tanpa mengira kepada kerabat, tanpa mengira kepada kekeluargaan, kesatuan, asal usul manusia ini. Lupa semua itu. Sehingga
kegagalan mereka ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpaling daripada Al-Quran dan gagal menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh, maka jadilah mereka orang jahiliyah balik. Kembali balik kepada jahiliyah. Kejahilan itu yang membawa kepada kerosakan. Di antara perkara yang Quran sebut, wa tuqatti'u arhamakum. Ar-raham, dia ada dua maksud kan. Pertama sekali, rahim ini kasih sayang. Keduanya, rahim ialah rahim. Maksudnya, rubba akhin lam taliduhu ummuk. Ini pepatah Arab sebut. Maksudnya, berapa ramai orang yang kita jumpa setiap hari, dia adalah saudara kamu walaupun tidak dilahirkan oleh ibu kandung kamu. Dai Azrin tidak boleh menafikan ustaz sebagai saudara Dai Azrin. Ya. Ustaz pun tak boleh nafikan. Sebab persaudaraan kita ni telah dijalinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melepasi 7 lapisan langit. Maksudnya innamal mu'minuna ikhwah. Dia ada adatul hasr. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut hanya senya orang beriman itu adalah bersaudara. Saya tidak boleh menafikan sebab Tuhan yang jalinkan. Hari ini senang-senang orang kata engkau bukan saudaraku, engkau bukan itu. Jadi yang ini semua akan mengundang kemurkaan Allah. Satu, keduanya akan menjadikan dada kita sempit, kehidupan kita sempit. Ketiga, rezeki kita akan hilang begitu saja. Tak percaya? Boleh rujuk kepada orang-orang yang pernah mengalami. Jangan, mesti ada yang ingat kan. Kalau tak percaya, cuba buat. Jangan. Jangan. Cuba tanya kepada orang yang pernah putuskan silaturahim, bagaimana keadaannya. Betul. Nampak kan? Betul. So, wa tuqatti'u arhamakum. Jadi, semua kita adalah bersaudara. Apa yang akan berlaku bila persaudaraan tidak lagi wujud? Kemakmuran bumi ini akan hilang. Sebab saya tidak lagi rasa Dai Azrin sebagai saudara saya. Begitu dengan semua orang yang saya lihat. So, bila saya hilang nilai-nilai persaudaraan, apa perlu saya jaga? Yang itu, jaga yang ini. Kan, parking pun suka hati saya lah saya nak parking. Buang sampah pun suka hati saya lah saya buang. Kalau saya rasa ada nilai persaudaraan, saya akan jaga segala-galanya. Betul. Wa tuqatti'u arhamakum. Lihat di Mekah apa yang berlaku bila mereka tidak sayang pada sesiapa. Mereka telah putuskan silaturahim. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak saudara kepada Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy. Sebab Mekah ni cangkuk-cangkuk mana pun, pusing-pusing mana pun dia akan kena mengena. Mesti ada kena mengena. Mekah. Mesti ada kena mengena. Jadi, bila Nabi Muhammad bawa agama Islam, Nabi Muhammad telah dimusuhi. So, jahiliyah yang mengajar. Di Madinah pun, sama juga. Bila Nabi Muhammad dimusuhi, orang Islam dimusuhi, dan kembalilah balik kepada kehidupan yang tidak makmur. Apa akan berjadi? Apa akan terjadi kalau hilangnya nilai kasih sayang? Sebab itu, kita lihat bahawa sangat penting. Dia akan bawa sampai ke syurga. Akan bawa sampai ke syurga. Kasih sayang, persaudaraan, semua ini akan membawa kita ke syurga dan akan jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menjaga silaturahim. Betul besar silaturahim ni, persaudaraan. Jangan ada siapa-siapa yang putus-putus silaturahim ni. Kan? Kadang berebut harta pusaka, putus silaturahim. Kau bukan lagi adik-beradik aku bukan adik-beradik engkau sebab rebut tanah sekangkang. Jadi hilang. Jadi mana dunia, jadi kita ni jadi sudah tidak tentu arah. Baik, itulah namanya silaturahim. Jika dijaga, beroleh syurga. Jika diabaikan, maka hilanglah kemakmuran di dunia. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tuan, siapa di sana? Ya, ini Cik Ilyas daripada Air Hitam Pulau Pinang. Oh, Cik Ilyas dari Hitam Pulau Pinang. Ya, silakan Cik Ilyas. Ya. Akhbar? Ya, soalannya? Soalannya begini. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang terbaik. Ya. Bagaimana untuk sebagai kita rakyat biasa ni, manusia biasa ni, perlukah ada di dalam kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga lah kata, ataupun dalam satu organisasi, perlu ada kejujuran, kasih sayang, tawaduk, rendah diri, dan menyayangi semua. Kira siapa pun lah. Membeli orang kata mengirim bulu. Untuk menjadi seorang pemimpin tu dia mesti ada kasih sayang, kejujuran. Kalau dia ada sifat tu, mudah orang kata rumah tangga akan menjadi lebih harmoni. Kerajaan apa dia orang kata negara pun akan lebih makmur. Rakyat apa pun akan menyayangi. Dan keluarga pun begitu juga. Minta pencerahan daripada Ustaz Rabi ya.
perlukah ada nilai-nilai tersebut, kasih sayang, wala ansur, dan apa lagi yang perlu ada pada pemimpin-pemimpin keluarga ni, lebih dulu dalam keluarga ni. Meminta pencerahan itu saya pada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Elia atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan pentingnya sifat jujur, sifat toleransi, tanggungjawab di dalam menjadi seorang pemimpin, tak kiralah dalam rumah tangga, masyarakat dan sebagainya, bagaimana pentingnya kejujuran tersebut. Jadi untuk mendengarkan jawapannya, wahai keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita kembali untuk meneruskan perbincangan kita. Kita nak merungkai persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh penonton-penonton setia. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kalau kita ingat sebelum kita berehat tadi, ada soalan dari sahabat kita Cik Elia dari Aitan Pulau Pinang yang bertanyakan soalan berkenaan dengan, katanya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh untuk kita melihat sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana katanya kejujuran, toleransi, tanggungjawab itu dan juga amanah, bagaimanakah pentingnya 4 komponen tersebut di dalam menjadi seorang pemimpin. Kita bawalah contoh dalam pemimpin sebagai dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat dan sebagainya. Apakah pentingnya 4 perkara yang saya sebutkan sebentar tadi? Jujur, toleransi, tanggungjawab dan juga amanah. Jadi sama-sama kita dengarkan bersama Al-Fadil Ustaz untuk pencerahannya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Cik Elias. Cik Elia. Cik Elias. Air hitam Pulau Pinang. Ustaz kat mana Ustaz? Ustaz utara kat mana? Saya Selangor. Oh, Selangor. Tapi 1-0. cakap, aduh, ingat orang utara. Boleh. Boleh Ustaz? Cakap utara boleh, cakap Kedah boleh, cakap Penang boleh. Cakap Negeri Sembilan pun boleh. Kenapa? Boleh. Boleh. Dekat sama lah kan. Teringat pagi ni, teringat pada nasi kandak Iyalah. lama tak pergi Dia Penang. subuh-subuh ni bangun tidur kalau tak kena Pagi-pagi sarapan lagi. Saya pergi Penang, pagi-pagi kawan bawa pergi sarapan makan nasi kandar. Saya kata, "Woi, pagi-pagi ni pedih perut." Dia kata, "Kami kat Penang memang pagi makan nasi kandar." Sarapan pagi tu nasi Sarapan kandar. makan nasi kandar. Mana main barang lain, bang. Tak boleh. Dia jadi tak masuk pagi tu. Dia punya mood tu tukar kalau makan benda lain. Kawan-kawan makan nasi kandar pagi. Alhamdulillah memang seronok pergi Penang, memang duduk lepak makan nasi kandar Penang. Baik, terima kasih kepada Encik Elias. Soalan sangat relevan. Soalan yang sangat baik bagi saya. Sebab dalam kita menyantuni masyarakat, siapa saja kita, kalau saya sebagai seorang ketua keluarga, saya bertanggungjawab terhadap anak dan isteri saya. Apa tanggungjawab saya? Kena sediakan makan minum yang cukup, tempat tinggal yang selesa, pakaian dan juga pendidikan, termasuklah pendidikan yang agama, pendidikan yang perlukan kepada skill-skill tertentu. So saya sebagai seorang ketua rumah tangga, sebagai suami, saya kena memastikan saya bertanggungjawab. Itu tanggungjawab sebagai khalifah. Sebab itu tanggungjawab sebagai khalifah ini dia bermula juga daripada rumah masing-masing. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila dikatakan kita ni bila jadi seorang pemimpin dalam masyarakat, sama ada di peringkat kecil, di peringkat Korea, di peringkat taman, di peringkat apa saja kita sebagai seorang pemimpin. Saya sebelum jawab lebih jauh lagi, saya ingin nukilkan kata-kata Omar bin Al-Khattab. Omar bin Al-Khattab pernah kata macam ni radhiyallahu anhu. Beliau sebut tafaqqahu qabla an tasudu.
tafaqahu qabla an tasudu. Belajar dulu, faham dulu. Dia tak sebut ta'allamu. Dia tak suruh belajar, dia kata tafaqahu, faham dulu. Faham maksudnya hadamlah dulu. Hadam dulu persoalan berkaitan dengan seorang pemimpin. Kelak kamu nak jadi seorang pemimpin, macam mana harus menjadi seorang pemimpin? Sebab itu sebut tafaqahu qabla an tasudu. Sebelum jadi ketua, kamu hendaklah belajar dulu. Lihat Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih Da'i Azrin, dia seorang ketua, seorang yang telah menundukkan kerajaan Bizantin dan telah berjaya menawan kota Konstantinopel, dan kemudian sekarang ini kemudian dinamakan sebagai Istanbul. Islam, Bol itu bandar. Istanbul adalah bermaksud bandar Islam yang dinamakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Umur 18 dia sudah menjadi seorang sultan. Ada riwayat sebut 22 tahun. Yang pastinya umur ketika 22 tahun berjaya menawan kota Konstantinopel daripada kerajaan Bizantin yang terkenal dengan kekuatan dan juga teknologi pada masa itu. Berjaya. Itu sebagai seorang ketua. Apa dia buat? Masa dia belajar, ayah dia suruh dia belajar dulu. Belajar. Masa kecil lagi, dah talaki kitab hadis, talaki kitab tafsir, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, menghafal hadis-hadis, perbincangan dari sudut mazhab fiqah. Ayah hantar belajar dulu. Sebab sebelum kamu jadi seorang pemimpin, belajar dulu. Selain daripada belajar bagaimana nak main senjata, belajar ilmu. Masa dia belajar tu, ni cerita masa Muhammad Sultan Muhammad Fatih belajar hadis, jumpa satu hadis dalam kitab Mustadrak Hakim. Dalam kitab itu dijumpa satu hadis, la tuftahannal Qastantiniya wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Nabi SAW ada bersabda bahawa kota Konstantinopel itu kelak akan dibuka oleh seorang ketua, dan dialah sebaik-baik ketua tentera, dan tentera dialah sebaik-baik tentera. Bila Sultan Muhammad Al-Fatih sampai dekat hadis tu, Muhammad Fatih kata, akulah orang tu. Dia meletakkan biar akulah orang itu kelak yang dikatakan sebagai sebaik-baik ketua tentera. Dan memang itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Selepas 500 tahun Nabi SAW sabdakan kota Konstantinopel akan dibuka oleh sebaik-baik ketua, maka Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang merealisasikan hadis tersebut, dan dialah termasuk dalam golongan orang yang sebaik-baik yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bermaksud benda yang fundamental perlu selesai. Apa fundamental dia? Saya nak jadi seorang ketua. Mana boleh saya terjun tiba-tiba? Mesti didasari dengan ilmu. Kalau kita lihat gagal mentadbir, gagal mengurus, bila jadi pemimpin gagal mentadbir, gagal mengurus, membincangkan perkara-perkara yang remeh, melihat apa kepentingan peribadi, maka dia tidak lepas isu fundamental. Tafaqahu qabla an tasudu, contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Ini soalan daripada Encik Ilyas. Bila pilih bulu, bila kita menjadi seorang pemimpin, sama ada orang itu undi saya, orang ini tak undi saya mesti layan sama rata. Saya mesti melihat bahawa mereka adalah orang yang ditanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Mereka harus saya jaga kebajikan. Dan kisah Nabi Muhammad SAW cukup banyak. Seperti mana Nabi Muhammad SAW tahu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, selalu membantah, selalu merancang jahat, selalu nak gagalkan perancangan-perancangan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tetap berbuat baik kepada dia. Contoh, kita tahu orang tu nak lawan kita baik dengan dia. Orang tu nak marah kita baik dengan dia. So ini ciri kepimpinan dan juga watak yang perlu ada dalam diri seorang manusia. Kalau tidak pun di peringkat kecil, di pada keluarga dia dan juga pada masyarakat. Kalau keluarga pun Da'i Azrin, dia tidak boleh pilih kasih di antara anak. Ya. Tak boleh anak tu dibagi lebih, anak ni bagi sikit. Tak boleh. Dia sebagai seorang ayah, dia mesti berlaku sama. Dia mesti berlaku adil dalam mencurahkan kasih sayang dan juga dalam mencurahkan kebajikan pada anak-anak. Dalam rumah pun tak boleh. Betul. Even kalau dia ada isteri lebih daripada satu pun tak boleh.
dia kena berlaku adil kepada semua isteri-isteri dia. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan jujur dan juga apakah yang perlu ada di dalam diri untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Perkara-perkara yang patut difahami sebetul tadi, sifat jujur, tanggungjawab, toleransi, amanah dan sebagainya perlu dihadam betul-betul sebelum terjun ke lembah menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Okey, sedang penonton, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Muhammad Izzuddin, dan selesai saja saya bacakan soalan ini dan kita akan terus masuk kepada sambungan ayat ke-23. Baik, sahabat kita Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum. Soalan saya merujuk ayat ke-23 yang membawa maksud mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ayat tersebut merupakan ayat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan kerosakan di bumi. Dan Ustaz ada soalan cepu cemas sikit, katanya, apakah jenis taranum yang sesuai untuk dilafazkan untuk ayat tersebut, ayat 23 ni lah. Dia minta kongsi dua benda, satu pencerahan berkenaan dengan soalan tadi, dan yang kedua berkenaan dengan taranum apa yang sesuai untuk baca ayat 23 ni Ustaz. Saya pun teringat nak tiru tu tak boleh sebab suara saya takat jawab je, dah sampai jawabul jawab Ustaz. Okey, silakan Ustaz untuk pencerahannya. Boleh. Ya. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin. Izzuddin. Sedap nama Muhammad Izzuddin. Tapi cara dia tulis tu cantik dia tulis Muhammad Izzu D-I-N-E. D ni Izzuddin. Cantik, pandai dia tulis. Alright, terima kasih kepada saudara Izzuddin atas soalan yang dikemukakan melalui Facebook. Menariknya ayat ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu gambaran yang muktamad. Apa dia? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yang bermaksud orang-orang yang melakukan perkara tersebut. Tersebut mana? Tersebut tadilah dalam ayat 21, dia kata dengan Nabi, dia janji dengan Nabi, dia akan taat, dia akan ikut perang. Bila turun ayat, dia lari, dia lintang pukang lagi. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka ini adalah orang yang melakukan kerosakan dan juga kembali kepada kejahilan, kembali kepada jahiliyah. Dan mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kalau kita lihat kepada ayat daripada ayat 1 hingga 23, kita boleh rangkumkan sikap dan watak golongan munafikin. Kita akan kata betul lah Tuhan laknat. Tapi ayat 23, datang ke ayat 23, Allah beri satu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina la'anahumullah. Allah melaknat mereka. Apa maksud laknat? Laknat bermakna, ma makna la'nah? La'nah bermakna at-tardu min rahmatillah. At-tardu min rahmatillah. Maksudnya dijauhkan atau diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat adalah orang yang diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diusir. Bila rahmat itu dia tak dapat, rezeki dia tak ada, rezeki dia sempit, hidup tak berkat, semua dia buat tidak akan sukses sebab dia hidup dalam keadaan orang yang dilaknat. Ulaika la'anahumullah. Mereka itu adalah golongan yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah dijauhkan daripada kasih sayang, rahmat daripada kasih sayang, daripada kemurahan Allah. Dan apa saja mereka buat sentiasa mengalami kerugian dan juga kerosakan. Apa saja mereka buat mengalami tidak sukses. Fa'asammahum, sebab fa'asammahum, lalu Allah pekakkan saja mereka. Kemudian Allah butakan saja mata hati mereka. Absarahum, sama ada dia mata kepala ataupun mata hati. Saya suka kata-kata Pak Hamka kata begini, apa guna kalau mata kepala itu celik? Apa guna mata kepala celik jika mata hatinya buta? Sebab apa saja yang dilihat oleh mata kepala akan memberi mesej yang salah kerana mata hati dia buta. Kalau mata hati celik, apa saja dilihat oleh mata kepala dia akan memberi mesej yang betul. Hari ini mata kita celik, mata hati kita buta. Sebab itu apa yang kita lihat tidak membawa maksud, tidak membawa makna yang mendalam dalam diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan apalah artinya, apalah sangat kalau mata kepala kamu buta. Sepatutnya kamu rasa susah hati kalau mata hati kamu yang buta. Nak dicelikkan mata hati ni. Dia sudah pekak, dia sudah buta. Benda yang awal sekali manusia dengar dalam perut ibu, benda yang pertama sekali, organ yang pertama sekali berfungsi dalam perut ibu, telinga lah. Pendengaran. Pendengaran. Benda yang last kali manusia dengar, pendengaran. Orang boleh jadi, Dai Azrin, dia jadi boleh paralyze, dia boleh brain damage, dekat hospital, dia paralyzed, dia dah paralyzed. Dah mati dia kan. Total loss. Total loss. Dan Total brain, loss. brain total loss ni, istilah-istilah insurans ni kan, total loss kata. Brain damage, sama ada otak dia mati, tapi masih boleh dengar lagi. Masih boleh dengar lagi. So perkara yang last kali akan hilang daripada manusia, pendengaran. Tidur setiap hari. Apa yang hilang dulu? Mata dulu. No, Belum Ustaz telinga. Oh, telinga dulu. Dia shut down telinga dulu baru mata boleh tutup. Oh. Kalau kalau telinga tak shut down, mata tak boleh tutup. Betul. Kalau ada bunyi bising, Azim boleh tidur tak? Tak boleh Ustaz. Tak boleh tidur. Kita nak tutup semua, senyap, telinga kita shut down, baru mata kita boleh shut down. Kalau tak boleh. Oh, macam gitu ya. Ya, so telinga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu manusia ni dah banyak didengarkan. Hari ni pun kita banyak dengar. Mungkin ada sambil-sambil buat sarapan kan. TV 3 buka on dengar. Tanyalah ustaz, dia masih boleh dengar. Betul. Walaupun tak dapat lihat wajah. Betul kan? Betul. So ini di antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan punca kenapa orang munafik ini langsung dihalau, diusir daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telinga mereka dipekakkan, mata mereka dibutakan. Saya nampak mata tu dua perkara, telinga pun sama juga. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana mereka mengalami kerosakan. Jadi kalau tanyalah taranum apa yang paling sesuai ustaz pada ayat 23 ni? Lagu Syikah boleh, lagu Hijaz pun boleh. Lagu Hijaz Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Itu lagu Hijaz. Boleh. Tinggi Ustaz. Orang nak bagi tahu. Lagu Hijaz memang tinggi, kena ada suara yang tinggi. Satu nak beritahu Tuhan marah ni. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Nak bagi tahu kan. Dia tak boleh lagu-lagu yang acah-acah kan. Lagu-lagu yang macam lagu ras macam kurang sesuai. Boleh je. Tapi nak kata kalau nak nampak dia mencengkaman perasaan. Tegas. Tegas kan. Jadi masuk lagu Hijaz. Syikah pun boleh. Itu. Terima kasih saudara yang tanya soalan. Baik, terima kasih juga Ustaz dan terima kasih sahabat kita Izzuddin atas soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Muhammad Farid Rabi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Omar Abdul Majid. Wagas. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz dah menjelaskan terus jangan panjang lebar dah nak habis dah pun masanya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Dalam ayat ini ayat yang ke-21 surah Muhammad sehingga ke 22, 23 sehingga 25 Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita ni dulu kalau zaman jahiliyah mungkin kita boleh beri alasan yang Islam ini tidak tersebar dengan cara yang meluas yang kata yang dah mendalam. Jadi apabila di zaman kita sekarang ni, dulu kita nafik zaman jahiliyah kita boleh nafikan begitu. Tapi zaman kita ni kita dilahirkan dalam Islam. Tapi ciri-ciri jahiliyah tu masih ada walaupun ayat Quran dah jelas menjelaskan sejelas-jelasnya. Bagaimana Ustaz kata tadi silaturahim perlu dijaga, kejujuran dan sebagainya. Jadi apakah punca sebenarnya kita masih lagi ada ciri-ciri jahiliyah dan apakah laknat yang disebut dalam Al-Quran itu
mengena kepada sesiapa yang dah faham tapi masih juga ada ciri-ciri. Contohnya pembuangan bayi dulu orang buang yang lelaki yang perempuan je ni ustaz, tapi sekarang lelaki perempuan pun semacam je, jadi lebih hebat daripada zaman jahiliah dulu. Itu soalan saya ustaz dan Ai, mengapa perkara ini berlaku dan apakah yang dimaksudkan dengan laknatullah itu, laknat Allah itu dalam ayat itu. Itu soalan saya ustaz dan Ai. Terima kasih banyak ustaz dan Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan sifat jahiliah masih lagi ada dalam masyarakat dan diri kita pada hari ini. Dan saya tanyakan kepada sidang penonton semua, sedar ataupun tidak, sudah 1 jam setengah kita bersiaran pada hari ini untuk membincangkan tentang surah Muhammad ayat 21 hingga ayat ke-25. Jika tak sedar 1 jam setengah sudah kita bersiaran, maknanya anda berada dalam khusyuk menuntut ilmu. Terima kasih kepada anda semua. Khusyuk untuk ilmu, bukan terlelap ya. Baik, kita akan sambung jawapannya itu di TV9, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kembali meneruskan perbincangan kita. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz yang masih bersama menyaksikan sehingga ke penghujungnya. Baik, untuk kita meneruskan perbincangan, kita ambil kembali soalan dari sahabat kita Tuan Omar Abdul Majid sebentar tadi yang bertanya kita melalui panggilan. Bertanyakan 2 soalan. Yang pertama berkenaan dengan kenapa masih lagi ada sifat jahiliah dalam masyarakat kita kini, dan yang kedua, apakah kesan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jom kita dengar pencerahan bersama Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Haji Omar di atas soalan, 2 soalan lah kita nampak basically ada 2 soalan. Soalan pertama, ciri-ciri jahiliah yang masih ada. Kenapa masih ada ciri-ciri jahiliah dalam masyarakat kita? Betul. Dia begini, jahil ni lawan dia ilmu. Betul. Bila ada ilmu, dia akan terhakislah sifat-sifat jahiliah. Kita lihat 23 tahun dalam kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran telah keluarkan mereka daripada jahiliah kepada masyarakat yang berilmu. Daripada bunuh anak perempuan kepada sayang anak perempuan, sampai mengangkat anak perempuan menjadi ketua, menjadi pemimpin. Dulu tak ada. Saya pergi ke Oxford University. Ustaz pernah pergi ke Oxford University ni, bukan belajarlah, pergi ziarah. Pergi ziarah. Ustaz ada melawat seorang profesor, dia nama Dr. Akram An-Nadawi. Profesor Dr. Akram Nadawi dekat Universiti Oxford. Beliau ni mengumpulkan karya hadis yang susur galurnya perempuan. Perawi. Perawi itu semua perempuan. Dikumpul hadis-hadis yang perawi ini semua perempuan. Ataupun keterlibatan perempuan dalam periwayatan hadis. Jadi kalau ada 5 orang, seorang ada perempuan dulu. Perawi itu, pap. Dia nak buktikan bahawa zaman Nabi zaman kegemilangan Islam, perempuan pernah travel untuk kumpul hadis. Kita biasa dengar lelaki travel kan? Imam Bukhari bermusafir 200 300 kilometer, beribu kilometer, berhari-hari semata-mata dengan satu hadis. Di kalangan wanita pun ada yang begitu. Dia kata the Muslim scholar, the women scholar in Islam. Dia kumpulkan, ada dalam hampir 30 jilid, dikumpulkan perawi-perawi wanita. Punyalah hebat. Islam tidak pernah mendiskriminasi wanita. Kalau kata Islam ni suruh perempuan duduk kat dapur, potong sayur, basuh kain, mop rumah, itu bukan Islam punya, bukan Islam, itu bukan gambaran keseluruhan Islam.
Islam telah mengangkat wanita. Sebab itu saya sebut zaman jahiliyah, kita tahu wanita dikekang daripada pelbagai aktiviti. Datang Islam, Islam angkat martabat wanita. Dia angkat martabat wanita. Hari ini seperti mana Haji Omar sebut sebentar tadi, dulu anak perempuan saja dibunuh, sekarang anak perempuan dibunuh, anak lelaki pun dibunuh. Bunuh dalam arti kata buanglah, buang. Itu salah satu benda jahiliah yang kita nampak. Perkara-perkara jahiliah yang lain, kita lihat hari ini kita berhadapan dengan COVID. Lihat sejauh mana kita mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan demi menjaga kesejahteraan, demi untuk memutuskan rangkaian COVID. Ini juga termasuk dalam ilmu. Jangan jadi masyarakat, bila begini dari Azrin, bila kita jahil, kita akan jadi musuh pada diri kita sendiri. An-nas adun lima jahila bihi. Manusia itu akan menjadi musuh kepada perkara yang dijahil terhadapnya. Kalau saya tidak tahu sesuatu perkara, maka bila saya tak tahu, saya jahil. Tapi saya buat pandai, saya lawan benda tu. Sama juga dengan situasi sekarang ni. Kita berapa ramai yang mengeluarkan kata-kata kesat, mengeluarkan perkataan-perkataan yang seolah-olah kita ni sudah di hujung kehidupan, dunia nak kiamat dah. Jadi macam-macam sampai ke tahap kata ini semua adalah usaha Yahudi yang telah berjaya menjauhkan kita dari masjid, surau. Jadi terlalu pantas kita membuat ulasan-ulasan tanpa kita melihat kepada perkara-perkara yang menyebabkan situasi hari ini. Baik, itu satu. Jadi jahiliah. Kenapa masih ada jahiliah? Sebab kita kurang nak belajar. Senang aja Haji Omar dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Kita bincang tafsir hari ini. Kita tafsir. Cuba kita tengok, belik-belik kita tengok pusing kat rumah kita kan. Ada tak kita tafsir kat rumah? For example, saya sebut bahawa bila kita kata kita nak martabatkan Al-Quran, kita nak jadikan kehidupan kita diwarnai dan dicernakan dengan Al-Quran, maka dari mana sumber saya nak ambil? Bagaimana saya nak faham? So, saya kena ada environment di rumah saya yang membantu saya faham Al-Quran. So, paling tidak tafsir. Ada orang kata, saya terjemahan ada Ustaz. Terjemahan, tafsir. Kita ada tafsir Fahamkah, kita ada tafsir Al-Maraghi yang dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang terjemahkan ke bahasa Melayu. Kita ada tafsir Al-Misbah karangan Pak Quraisy. Beginilah, ada perkara yang kita boleh mengkritik, kita tak setuju pun, tapi dari sudut menangani keperluan semasa ini melalui Al-Quran ada. Dan di bawah Menteri Agama kita sedang dalam proses untuk mentafsirkan Al-Quran. Mudah-mudahan projek itu membuahkan hasil dan juga sampai kepada masyarakat untuk sama-sama kita faham Al-Quran. Jadi kita lihat, kalau saya nak faham Quran, ada tak environment di Quran rumah saya? Jadi apa sebabnya Ustaz? Ialah kejahilan. Adakah ini, apa kesan pula laknat Allah Subhanahu Wa Taala? Laknat Allah Subhanahu Wa Taala salah satu perkara kita lihat bencana yang berpanjangan. Betul. Tuhan tak suka hilangnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita masih lagi jauhkan diri daripada Allah, kita masih ada amalan-amalan jahiliah, kita tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jauhkan diri kita daripada ilmu, kita suka sangat perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dijauhkan oleh Allah daripada rahmat dan kasih sayang. Kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat segala macam musibah dan juga bencana. Betul, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan ditanyakan Tuan Omar sebentar tadi, kenapa sifat jahiliah masih ada, dan yang kedua, apakah kesan dari laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
surah Muhammad ayat 21 sehingga ke ayat 25. Kita dah huraikan kepada anda semua dari ayat 21 sehingga ke ayat 23. Kita ambil persoalan-persoalan dan kita nak sambung pada ayat ke-24 dan ayat ke-25. Sedar tak sedar sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, wahai semua sidang penonton. Masih lagi banyak kita nak kongsikan tetapi masa mencemburui, tetapi kita nak terus lagi. Kita nak bacakan sebaik mungkin kepada anda. Semoga dapat sesuatu yang menarik untuk perbincangan pada hari ini dalam segmen kita untuk mentafsir Al-Quran serta membaca dengan bertaranum. Baik, Ustaz, jom Ustaz kita untuk ayat ke-24 dan ayat ke-25. Ustaz, silakan. Okay, terima kasih Daik Azrin, para penonton yang saya kasih sekalian. So, silibus kita 24 sampai 25, ayat 25. So, kita kena habiskan silibus ni. Ayat 24 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Yang bermaksud apakah begini, setelah diterangkan yang demikian, maksudnya daripada ayat 1 hingga ke 23, Allah tanya, setelah diterangkan yang demikian, kedudukan Nabi Muhammad, Al-Quran, Islam, jihad, ilmu, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Ini bermaksud afala yatadabbarun Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Perkataan yang paling popular dalam ayat ini, tadabbur. Betul. Kan? Perkataan tadabbur. Orang kata perkataan tadabbur so kita dapat. Apa takrif tadabbur? Ulama beri takrif tadabbur begini. Dia kata tadabbur huwa tafakkur begini. At-tafakkur fima wara al-alfaz min al-ibari wal maqasidi wa ma ya'ulu ilai. At-tafakkur fima wara al-alfaz min al-ibari wal maqasidi wa ma ya'ulu ilai. Maksud tadabbur ialah memikirkan secara mendalam setiap lafaz dan kalimah untuk memahami maksud serta ibrah yang dikendaki oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi bila saya baca Al-Quran, afala, saya kata ada a, ada fa, ada la, ada afala, yatadabbarun. Yatadabbarun tak asal perkataan daripada apa? Dabara. Atau asal perkataan dabar ataupun dur. Maksud di belakang, di belakang. So, saya kenal perkataan asal. Ayat ini duduk dalam surah apa? Ayat keberapa? Sebelum ayat ni bincang ayat apa? Selepas ayat ni ayat apa? Ayat ni turun dalam environment macam mana? Itu maksud tadabbur. Kita nak faham secara mendalam. Itu belum lagi masuk isu berkaitan dengan i'jaz, isu berkaitan dengan balaghah dari sudut bahasa kan, dari sudut bahasa. Afala yatadabbarun al-Quran? Adakah mereka sengaja mengambil langkah tidak memerhatikan Al-Quran atau hati-hati mereka terkunci? Apa yang kita akan jawab? Kenapa kamu tak tadabbur Al-Quran atau hati kamu terkunci? Sebenarnya jawapan apa? Sebenarnya jawapan adalah kamu tak tadabbur Al-Quran kerana hati kamu terkunci. Sebab apa terkunci? Terkunci kerana banyaknya maksiat, banyaknya dosa, sehingga terhalang daripada melihat nur Al-Quran. Apa yang disebut oleh disebut oleh Said Qutb? Said Qutb sebut begini, tadabburul Quran yazilul al-ghishawah. Maksud bila saya memerhatikan secara mendalam Al-Quran, dia akan menyingkap tabir ilahi. Satu. Wa yaftahu nawafidh, dia akan buka tingkap-tingkap kebenaran. Wa yaksibu nur, dia akan datangkan terpanculnya ataupun tembus cahaya nur Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharrikul masyair, dia akan memberi respon, refleksologi ataupun memberi respon daripada badan kita, tubuh badan memberi respon. Wa yastajishul qulub, hati kita akan mendesak untuk terus buat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu. Wa yakhlisu dhamir, hati sanubari kita ni akan menjadi ikhlas. So ini di antara perkara yang disebut oleh Said Qutb, sangat menarik. Fahiya tahawul bainaha bainal Quran wa bainaha bainan nur. Bila kata iqfal ni qafl, kunci. Mangga lah. Saya kata, macam mana hati dia dimanggakan? Bukan mangga, buah mangga tu, buah mango. Mangga maksudnya. Saya pun tak tahu kenapa daripada mana asal usul perkataan
Manggakan kunci, manggakan kan. Dia, mungkin sebab dia nampak macam tergantung kot. Yalah tu. Kena cari asal usul kenapa nama mangga. Nampak kan? Jadi dia terkunci sebab dia sudah ada sifat al-fisq, al-fusuq ataupun munafik dalam diri dia. Innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ayat 25. Sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran mereka sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran, iaitu petunjuk yang kemudian kepadanya, yang dikemukakan kepadanya, syaitanlah yang memperdayakan mereka berlaku demikian serta memanjangkan angan-angan mereka. Ada dua perkara, syaitan dan juga wa amla lahum. Amla lahum maksudnya angan-angan. Innal ladina irtaddu, jadi mereka telah berpaling ala adbarihim. Berpaling maksud tinggalkan Nabi Muhammad, tinggalkan Al-Quran, walaupun setelah dijelaskan kepada mereka apa itu petunjuk, apa itu Al-Quran, apa itu Nabi Muhammad. Ma tabayyana lahumul huda syaitan asyaitanu sawwala lahum. Jadi syaitan telah memperhiaskan untuk mereka. Kerja syaitan memang macam tu. Dia bagi nampak cantik, bagi nampak baik. Dia memang dia afaman zuyyina lahu su'amali fara'ahu ahsana. Ada sehingga benda buruk tu dihiaskan depan kita ni elok tu Farid. Tak salah pun, elok sebenarnya. Benda dah suka, buat ajalah. Dia perhiaskan syaitan. Apa makna syaitan? Syaitan ini, dia dua perkataan kan. Dia iblis, syaitan. Iblis, syaitan. Iblis, ada orang kata, oh Ustaz, apa beza iblis? Iblis tu dia punya general Ustaz. Syaitan, dia punya battalion. Pandai-pandai buat terjemahan, buat tafsiran. Syaitan, iblis itu nama dia. Wal iblisu ismuhu. Amma iblisu ismuhu wa syaitanu sifatuhu. Iblis itu nama makhluk tahu. Syaitan itu sifat dia. Sebab syaitan itu asal perkataan syatana. Syatana bermakna ibta'ada, menjauhkan. Jadi syaitan itu kerja dia menjauhkan. Jadi Allah nak beritahu sifat iblis. Sifat iblis menjauhkan. Betul tak? Sekarang ni syaitan itu, iblis bersifat syaitan, menjauhkan manusia daripada mentaati Allah. Okey, Azrin. Saya kata, Azrin pemurah. Azrin penyayang. Azrin itu nama, penyayang itu sifat. Iblis itu nama, syaitan itu sifat. Jadi dalam Quran Allah akan selalu sebut syaitan, syayatinihim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kemudian apa mereka sebut? Wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka kembali kepada syaitan mereka. Maksudnya kawan-kawan yang sama sifat menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa syaitan buat? Wa amlalahu. Dia cantikkan, indahkan sehingga tinggal Nabi Muhammad, tinggal Al-Quran, tinggal ajaran Islam. Begitulah sampai ayat 25. Ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk huraian berkenaan dengan ayat 24 dan ayat 25 yang mana memberikan satu tamparan hebat kepada kita berkenaan dengan bagaimana sifat orang munafik di dalam ayat 21 sehingga ayat ke-22, dan pada ayat 23 diterangkan kepada kita tentang apa yang bakal berlaku pada mereka yang bersifat seperti itu, laknat Allah Subhanahu wa taala menanti. Dan pada ayat yang ke-24 sehingga ke ayat 25 diceritakan pula bagaimana hati yang terkunci akibat tidak mahu memahami Al-Quran dan apa yang cuba disampaikan. Dan pada ayat ke-25, sesungguhnya orang yang telah berbalik kepada keingkaran dah dapat cahaya balik kepada kegelapan, maka disitulah dia kembali kepada hasutan iblis yang bersifat syaitan. Baik, okey. Kita terus untuk soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Kasmah binti Tajuddin. Baik, soalannya Ustaz, ayat 24 katanya, perkataan tadabbur, perkataan kunci dan perkataan hati, dalam ayat ini yang mana satukah maksudnya? Katanya ada dua. Yang pertama, tidak tadabbur menyebabkan hati terkunci, ataupun terkuncinya hati sebab kemunafikan menyebabkan tidak mentadabbur. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Puan Kasmah atas soalan yang ditanyakan tentang tiga patah perkataan itu, tadabbur, kunci dan juga hati. Apa sebab hati terkunci? Silakan Ustaz. Tadabbur, kunci dan juga hati. Ya.
Baik. Terima kasih kepada Puan Kasmah binti Tajuddin. Soalan agak detail tu. Detail. Very akademik soalan. Siap tulisan Arab. Siap tulisan Arab dalam tu. Terima kasih. Begini. Mana satu Ustaz? Tidak tadabbur kerana hati terkunci atau hati terkunci menjadi sebab dia tak dapat tadabbur. Dua-dua itu membawa maksud yang lebih kurang sama. Begini. Kita perhatikan balik ayat tu. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka terkunci. Jadi tak dapat tadabbur atau gagal tadabbur, hati terkunci. Guru saya Syekh Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, guru saya masa saya belajar di Jordan, Universiti Jordan, dan sempat talaki. Beliau ada karang banyak kitab dan beliau adalah tokoh tafsir dalam di kalangan tokoh-tokoh tafsir yang masih ada di dunia Arab. Beliau ada karang kitab Mafatih At-Ta'amul Ma'al Quran, bagaimana nak berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau sebut di antara punca hati kita tak dapat tadabbur kerana kunci itu terkunci sebab banyaknya ma'asi. Likathrati ma'asi, dia terkunci, terkatup. Sebab itu dia terkatup. Tertutup. Bahasa kampung. Terkatup, tertutup. Dia tertutup. Akinnatin fi qulubihim. Akinnah pula satu lagi proses hati mereka, hati manusia terkunci. Sebab akinnah ini dia berlapis-lapis. Khatamah sekali tutup. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut hati yang tidak bersih, hati yang tercemar, hati yang tidak fokus, maka dia menjadi hati yang terhalang daripada tadabbur Al-Quran. Dalam surah Nisa Allah Taala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Sekiranya mereka menjangkakan Al-Quran ini datang daripada selain Allah, pasti mereka akan dapati dalam Al-Quran itu banyak perselisihan. Sebab ada orang tak nak tadabbur Al-Quran, dia anggap sebagai kalam biasa. Ini bahasa Arab biasa. Tak. Dia bukan kalam biasa, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang syarat dengan mesej, panduan, menjadi buku manual dalam membentuk dan juga dalam menjustifikasikan kehidupan manusia yang lebih sempurna. So itu di antara puncanya kenapa hati kita tak dapat tadabbur. Terima kasih kepada Puan Kasmah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan tersebut. Baik, untuk sidang penonton semua, saya yakin anda semua dapat sesuatu pada hari ini, dan saya ajak anda semua untuk berfikir daripada ayat 21 sehingga ke ayat 25 dirangkumkan kepada kita bagaimana sifat manusia yang munafik. Kita jauhkan daripada sifat tersebut dan berusahalah jadi seorang hamba Allah yang memerhatikan apa sebenarnya yang cuba disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya apa yang kita kupas pada hari ini, surah Muhammad ayat 21 sehingga ke ayat 25. Jadi untuk penutup ni Ustaz, kita nak dengarkan dari Ustaz sedikit rangkuman nota penting dan apa sebenarnya yang Ustaz nak kongsikan kepada kita dari ayat 21 sehingga ke ayat 25, kesimpulan Ustaz. Silakan. Ya, kesimpulannya pertama sekali, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asas kepada ibadat dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, di antara dalil atau tanda orang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertangguh dalam isu berkaitan dengan jihad. Hari ini kita tidak ada jihad dalam menentang musuh, tapi kita ada jihad dalam menentang nafsu. Jihad nafsu, kita nak menentang jihad diri kita sendiri supaya kita dapat jadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih prihatin, orang yang berilmu pengetahuan. Yang ketiga, Allah memberi peringatan kalaulah kita menjadi umat yang tinggalkan Al-Quran, Allah akan ganti dengan umat yang lain. Jadi sayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangi Al-Quran, sayangi ilmu pengetahuan supaya kita jadi seorang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit doa ringkas Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rahmanir rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam pengajian tafsir pada pagi ini kami telah menyantuni surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayat 21 hingga ayat 25. Ya Allah, kau berilah kefahaman yang jitu dan juga tuntas
Jadikanlah apa yang kami belajar pada hari ini sebagai amalan yang dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai bahan yang kami rujuk, bahan yang kami cinta, bahan yang kami baca. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah untuk kami di akhirat, Ya Allah, bukan berhujah ke atas kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga mohon setelah kami mengaji pada pagi ini, apalah kiranya Kau angkatlah segera COVID-19 daripada permukaan bumi ini, Ya Allah. Amin. Mereka yang terdampar di hospital kerana positif COVID, Kau berilah kesembuhan kepada mereka, Ya Allah. Amin. Kau peliharalah anak cucu kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, negara kami daripada bencana wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Padamu jua kami bergantung, padamu jua kami meminta, padamu jua kami berharap. Kami tidak ada tempat lain untuk memohon, meminta dan bergantung, melainkan hanya padamu jua, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Dan jangan lupa esok sambungan untuk surah Muhammad esok pada ayat 26 sehingga ayat 30 sekali lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan juga moderator Da'i Aiman. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.